Baik, untuk chapter 4 kita ada application of differentiation. So, topik ni adalah topik sambungan daripada chapter 3. Chapter 3 kita belajar differentiation. So, dalam chapter 4 kita nak apply dia. Okey, maknanya dekat chapter 4 ni awak akan tengok masalah macam contoh-contoh case study yang melibatkan dia ada aplikasi lah, dia bukannya soalan direct macam dekat chapter 3 direct suruh differentiate, tapi dalam chapter 4 dia macam ada dia punya aplikasi dulu, cita-cita dia dulu, lepas tu dia suruh differentiate. Okay, so kita akan apply differentiation dalam chapter ni. So dekat dalam chapter 4 ni kalau anda perhatikan, kita ada 4 subtopik di sini. Rate of change, 4.2 related rate of change, 4.3 maximum and minimum problem graph sketching, dan yang keempat L'Hopital's rules. Okay, so kita dalam video ni kita nak tengoklah satu demi satu semua subtopik ni. So dimulakan dengan introduction. In this chapter we will apply the knowledge of differentiation to several problems in our daily life. These are very important, especially in application in mathematics, physics, engineering, economy and many other field of study. Okay, so terus pergi kepada 4.1 rate of change. Okay, rate of change dah pernah disebutkan juga. Rate of change ni adalah kadar perubahan. Okey, kadar perubahan. So biasanya kadar perubahan ni dia adalah pembezaan lah. dy dx tu kadar perubahan, du over dt dan sebagainya lah. Okey, so rate of change is the term used when two variable relate each other. Okay, dia kata rate of change adalah apabila dua variable relate each other. Macam biasa selalunya fungsi kita mesti ada dua variable lah. Jarang fungsi kita tu ada satu variable, mesti ada dua variable ataupun lebih. So when two variable relate each other, okay, dia kata then one of the variable change with respect to another one. Okay, betul lah dia kata bila ada dua variable relate each other, satu daripada variable itu akan berubah, okay, with respect to another one. Okay, maknanya apa? Contoh selalunya macam gini kan, fungsi kita beri pada anda akan dapat satu equation, contohnya macam y equal to 3x square tambah 8. So equation ni kalau anda perhatikan dia ada dua variable relate each other, iaitu variable x relate dengan variable y. Okay, lepas tu definition yang bawah ni, one of the variable change with respect to another one. Maknanya dy dx ni lah, maksudnya kalau kita differentiatekan dia, kita akan differentiatekan dy terhadap dx. Okay, so kita akan dapat 6x macam tu. Okay, so sambungannya usually dependent variable change with respect to independent variable. Betul lah, selalunya memang dependent variable change with respect to independent variable. So kalau kita ubah fungsi ni, contohnya fungsi ni dia punya relation dia adalah relation huruf apa? Contohnya u equal to 3 plus 7v cube. Okay, so kalau kita punya fungsi ni, kalau kita perhatikan, u adalah dependent variable dan v adalah independent variable. So kalau kita nak dapatkan dia punya rate of change, okay, rate of change semestinya du per dv equal to, okay, 7, 14, 21 v kuasa 2. Macam itulah, maknanya huruf-huruf yang dia rate of change kan ni bergantung kepada dia punya variable yang diberi dalam penyataan soalan yang asal lah. Okay, so kita tengok bullet yang pertama. If A represent the area of rectangular in cm square, okay, so dia kata A adalah area rectangular in cm square, L is the length,
Okay, ni panjang, L length in cm. Then the rate of change of area with respect to length is written as dA over dL. Okay, maknanya dia kata dia nak kadar perubahan. Okay, baca ni, rate of change of area with respect to length. Dia nak kadar perubahan area terhadap panjang. Maknanya A dekat atas, L dekat bawah, dA per dL. Okay, contoh yang kedua, the rate of change of volume. So, volume selalu pakai simbol V with respect to time is written as dV over dt. Juga betul lah, okay. V tu dia adalah perkara yang kita nak cari terhadap masa. So, dt kat bawah. Okay, yang ketiga, if P is price of laptop, in bracket unitnya RM, okay, harganya RM, and T is time in the year, then the rate of change of price, okay, rate of price with respect to time T is written as dP over dt. Maknanya kadar perubahan harga bergantung terhadap kadar perubahan masa T, okay, dalam tahun. Okay, kalau anda perhatikan 3 bulat yang tertera kat sini, tiga-tiga ni dia memberikan kita aplikasi. Okey, aplikasinya dia adalah tentang bentuk, isi padu, harga dan sebagainya lah. Okey. So inilah antara contoh aplikasi, okey, aplikasi yang akan kita proceed dalam chapter 4 ni. Okey, kat sini ada satu contoh lagi. For example, what is the rate of change of perimeter of the square rectangle with respect to the length? Dia tanya kadar perubahan perimeter of the square rectangle with respect to length. Maknanya kalau kita bayangkan kat sini, kita ada satu rectangle. Kat sini ada jawapannya. Ada satu segi 4. Lepas tu segi 4 ni semestinya kita tahu kita boleh cari dia punya perimeter. Perimeter tu adalah apa? Ukur lilit tepi ni. Okey, ukur lilit tepi with respect to terhadap panjang. Panjang dia yang bawah ni lah. Bawah ni ke tepi ni sebab dia sama semua. Okey, so bila kita dah dapat kita punya soalan ni, kebiasaannya kita akan tetapkan kita punya huruf-huruf lah. Perimeter biasanya kita akan hurufkan dia dengan huruf contohnya huruf P. Okey, P besar untuk perimeter. Okey, untuk length ni student boleh gunakanlah huruf, contohnya nak guna huruf L pun boleh. Okey, apa-apa huruf lah yang menggambarkan length. Cuma dalam kes ni saya dah tetapkan dia punya length tu saya guna huruf X. Okey. So bermakna sekarang kita tahu kita punya intention kita adalah untuk mencari kadar perubahan perimeter terhadap panjang. Bermakna kita punya aim kita nak cari dP per dx. Okey. So, bila kita dah tahu aim kita apa, nak cari dP per dx, semestinya kita kena tahu apa fungsi untuk P itu, equationnya apa. So, equation untuk perimeter, okey, ni satu lagi perkara. Kita ni kena ada knowledge daripada knowledge kita yang long life knowledge lah. Maksudnya perimeter kita kena tahu formula perimeter tu apa formula perimeter untuk ni segi 4 ni. So dalam kes ni formula untuk perimeter adalah 4x. Mana dapat 4x? Kita tambahkan semua sekali sisi ni, x tambah x tambah x tambah x, ada 4x lah. Okey, so kita dapat 4x. Kemudian bila kita dah tahu kita punya equation kita, equation utama kita, yang penting yang atas ni equation utama lah huruf P tu. So kita boleh differentiatekan dia lah, nak cari rate of change. So kita differentiatekan dia, dP per dx equal to, kita differentiatekan 4x, kita dapat 4. Okey. So biasanya untuk topik ni kita kena tulis unit lah. So dalam kes ni dia tak ada bagi apa-apa unit untuk panjang. Maksudnya kita just tuliskan dia punya unit tu sebagai unit je lah. Okay. Alright. Kemudian kita tengok contoh yang lain.
baik, example A, kita ada dekat sini, kita ada the area of a circle. Okay, baca sentence dia mesti dah ada point-pointnya lah. The area, ada area of a circle is changed with respect to the radius in cm. Okay, daripada sini kan kalau awak baca sentence ni sebenarnya dia dah bagi beberapa input, iaitu dia ada, dalam kes ni kita ada area A, circle. Okay, area of A change with respect to radius. Okay, maknanya dalam sentence ni kita boleh cari dia punya dA per dr. Okay, radius tu dia bagi unit dalam cm. Secara tak langsung, bila dia dah bagi tahu unit untuk radius tu cm, unit untuk area adalah cm square. Okay, so find the rate of change when radius is 25 cm. Dia tanya cari dia punya nilai rate of change tu apabila radiusnya 25 cm. Bermakna sekarang daripada fakta yang dia dah beri yang mula-mula tadi, dA per dr boleh cari, dia suruh masukkan nilai R nya sama dengan 25. Okay, so bila kita dah dapat dah dapat maklumat, okay, maklumat penting yang diberi dalam soalan, kita dah boleh mula jawab lah. Okay, first sekali saya just lorikkan je sebenarnya. Kalau awak tak lukis pun tak apa, tak ada dia minta pun untuk lukiskan gambar. So sini radius, sini R. So disebabkan area adalah main utama dalam soalan ni, kita kena tahu formula area untuk circle lah. So area untuk circle formulanya adalah pi r square. Ni sama macam yang perimeter di atas tadi. Awak kena ada long life knowledge lah tentang perkara ni. Area adalah pi r square. So ni satu perkara, awak kena banyakkan mencari info-info lain lah. So kena recall balik knowledge yang awak dah ada sebelum ni, dekat sekolah dah pernah belajar ni. Okay, so kemudian bila kita dah tahu dia punya formulanya, A sama dengan pi r square, semestinya awak dah boleh cari first part ni. dA per dr adalah sama dengan, 2 pindah ke depan, pi tu constant, R tu variable, so R tolak 2 tolak 1. So dA per dr kita dapat 2 pi r. Okay, siap satu perkara. Kemudian kita kena acknowledge balik soalan yang diminta tadi. Dia kata dia nak R sama dengan 25. Maknanya dA per dr kita kena masukkan R sebagai 25. So kita dapat 50 pi. Okay, so daripada sini, daripada soalan ni, 50 pi ni awak tengok sifat dia. Sifat dia, sign dia adalah positif. Okay, positif. Bila positif dengan negatif ni dia ada makna sikit untuk rate of change ni. Rate of change ni kalau positif, maknanya kita punya bentuk tu ataupun kita punya apa-apa soalan untuk dependent variable tu bertambah, dia semakin bigger ataupun semakin increase, ataupun longer, apa-apalah sebutan yang menunjukkan dia semakin besar. So contohnya dalam soalan ni dia adalah luas untuk bulatan. So bermakna bila awak dapat jawapan awak positif, itu bermakna bulatan awak ni semakin membesar apabila radius awak 25 cm. Okay, definition dia lah yang awak kena faham, bahawa positif itu, bulatan itu semakin membesar. Okay, kalau awak punya jawapan kat sini negatif maksudnya dia punya sifat untuk rate of change itu lower, smaller dan sebagainya lah, sebutan yang menunjukkan dia semakin kecil. So kalau ada contoh lain, mungkin kalau macam ini adalah balon
balon tu, kalau awak dapat rate of change negatif, maknanya balon tu bocor, keluar angin. Kalau positif, maksudnya awak sedang pump balon tu. Okay. So, bawah ni conclusion, when the radius of circle is 25 cm, the area of circle is expanding. Kita tengok wording dia. Expanding at the rate 50 pi. Okey, ada unit kat sini cm. Okey, macam mana unitnya boleh tahu cm dekat situ? Okey, saya nak ajar sini. Okey, bila awak nak tulis dia punya unit cm ataupun cm square ataupun apa-apalah, awak kena perhatikan balik awak punya rate of change. Okey, rate of change dalam soalan ni yang diminta adalah dA per dr. So, dia punya unitnya untuk area, awak kena perhatikan dia punya kedudukan variable atas dan bawah. So, area ni dia duduk dekat atas. So, area dekat atas ni menunjukkan dia punya unitnya adalah cm square. Mana tahu square? Memanglah kalau area dia kena kuasa 2. Okay. So, untuk radius pula duduk belah bawah. So, radius tu unitnya dah diberitahu cm. Okay. So, bila kita kemas kinikan unit ni, dia akan potong-potong, dia akan jadi cm sahajalah dia punya unit dia. Okay. So, perhatikanlah. Kalau kes awak tu contohnya V, dalam kes ni contohnya volume. So, volume unitnya adalah cm cube. Radius adalah cm. So, dia punya rate of change punya unit adalah cm square. Sebab boleh mansuh. Okey, kena tengok dia punya unit dalam soalan. Kalau dia tak ada bagi apa-apa unit, awak kena just consider dia sebagai unit je lah. Okey. Okey, perhatikan dekat box bawah ni, dia ada bagi note sikit tentang positif dengan negatif tadi. Saya pun dah cakap, positif menggambarkan rate of change-nya expand, increase, higher, longer. Kalau negatif pula, dia menunjukkan rate of change-nya decrease, lower, smaller, leak. Leak ni maksudnya bocor. Okay? Dia maksudnya ini semua akan dapat jawapan yang rate of change-nya negatif. Okay? Alright, seterusnya kita ada example B. Okay, example B ni adalah tentang, kita baca, the area of an ink blot at time t is a cm square where a equal to a t square plus t. Okay, apa yang dia nak mention dalam ni? Okay, kalau kita perhatikan, kita ada area, ada time, area cm square. Okay, so area adalah main utama dalam soalan kita ni lah. Dan time adalah dia punya kebergantungan dia lah, adalah relation dia A dengan T, dia punya relationship dia. So, nampaknya T tu akan main peranan sebagai independent variable dan A adalah dependent variable. So, A adalah main point kita lah. So, A dia bagi equation dalam bentuk ni. Okey, kalau anda perhatikan soalan ni, dia tak sama dengan soalan circle ke atas. Soalan circle ke atas, dia tak bagi equation area untuk circle. Tapi untuk soalan B ni, dia dah bagi equation area. Jadi kita tak boleh tukar lah. Tak boleh tukar ikut kita punya previous knowledge lah. Kita kena pakai formula area yang diberi. Okey, soalannya, determine the rate of change in the ink blot when t equal to 7. Maknanya dia tanya rate of change in the blot. So kita nak cari dA per dt. Okey, when t equal to 7. Okey, ni soalannya sebenarnya. So daripada sini kita buat macam tadi juga. Area dah ada formula a t square plus t. So, dia nak cari dulu yang bahagian depan ni. Okey, bahagian depan kena cari dulu. dA per dt kita akan dapat 8t tambah 1. Okey, kemudian bila dah dapat dA per dt, kita kena ambil kira syarat yang diminta kat sini lah. T sama dengan 7. So, T sama dengan 7 masukkan dalam kawasan T, bermakna dia punya rate of change adalah 57. So, kita tengok dia punya unit dia. Okey, dA, A unitnya dalam kes ni dia dah bagi tahu cm square.
Okey. Dan untuk time dia tak ada bagi tahu apa-apa unit. Dia tak cakap time tu pakai second ke, pakai minit ke, hours. Jadi kita pakai je huruf T. So nak kemaskan dia, dA per dt tu akan dituliskan sebagai cm square T kuasa negatif 1. Okay. So thus when T equal to 7, the area of ink blot is expanding. Kenapa kata expanding? Sebab dia dapat answer positif. Maknanya ink blot tu dah lama-lama guna. Okey, dah lama-lama guna, dah seminggu, 2 minggu, setahun dan sebagainya, dia akan semakin membesar ink blot tu dengan kadar 57 cm square T kuasa negatif 1. Baik, kita beralih ke example C. So, dalam example C ni, kita ada masalah yang lain pula. So, apa yang ada dekat dalam ni adalah, at time T, the volume V cm cube of water in a leaking tank is V, where V equal to, okay, kat sini ada equation dia. So, find the rate of water flow from the tank at T equal to 5. Right? So, daripada sini kalau kita perhatikan, kesnya senang je. Kita ada satu tangki. Tangki tu bocor. Okay? So, antara variable yang ada digunakan adalah volume, isi padu untuk air, cm cube, dan juga time. Maknanya sekarang ni kebocoran itu dia nak tengok pengurangan dia punya isi padu air terhadap masa lah. Okay. So dia berikan equation adalah V equal to 120 minus 40 minus T cube. So maknanya sekarang ni apa yang boleh kita tahu adalah volume adalah perkara utama kita lah, adalah subjek kita. V akan berubah berkadar dengan masa. So T sama dengan 5. So sekarang soalannya adalah find the rate of water flow. So rate of water flow ni semestinya kita tahu kita sedang mencari dV per dt apabila T sama dengan 5. Okay. So kita tengok. Ini adalah equationnya, dituliskan semula. Kemudian dicari rate of change-nya, dV per dt equal to, okay, semak. 120 akan jadi kosong, negatif 4t akan jadi negatif 4, negatif t cube akan jadi negatif 3t square. Okay, so betul lah kat sini. Lepas tu, setiap satu perkara yang depan ni, kita kena cari perkara yang kedua. T sama dengan 5, kita akan masukkan 5 ke dalam kita punya T, kita dapat negatif 79. So, dia punya conclusion, when T equal to 5, the rate of water tank is decreased. Kenapa decrease? Sebab kita nampak kita punya nilai 79 tu ada negatif. Okay, pada kadar 79 cm cube T kuasa negatif 1. Okay, masa dia tulis ni, dia dah tak ambil simbol negatif tu sebab dia dah mention decrease. Okay. Tapi kalau awak tak nak tulis conclusion macam ini, awak kena tulis negatif sekali lah, kena follow sekali. Tapi kalau penerangan awak dah sebut decrease, tak perlu tulis negatifnya. Okay, untuk unit kita semak. Volume unitnya adalah cm cube. Time kat sini dia tak mention time-nya apa, tapi kita gunakan simbol T sahaja. So, bila dikemaskan dia akan jadi bentuk macam ni lah, cm cube T kuasa negatif 1. Baik, untuk example D pula, kita ada case yang lain pula. Tengok ada banyak aplikasi yang boleh kita gunakan differentiation. Okay, so dalam example D ni, dia tanya tentang panjang untuk tali adalah LCM. Okay, panjang untuk satu tali tu tak tahu berapa, tapi dia gunakan simbol LCM pada time T second. Dia gunakan time second is given by equation L equal to 1/3 T cube minus 4T plus 6. Determine the time T when, yang pertama, dia suruh cari waktu T apabila the length of rope increase at rate 4 cm as negative 1
the length of rope decrease at rate of 3 cm as negatif 1. Okay. So, daripada soalan ni, kita kena tengok betul-betul lah. Kita kena baca betul-betul apa yang diminta sebenarnya dalam soalan ni. So, kita kena bayangkan dalam soalan ni, okay, kejap Okay, anda ada satu tali. Yang mana tali kita ni dia punya equationnya adalah L sama dengan bla 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 tu. Okey, 1/3. Okey. So sekarang ni dia, kalau kita perhatikan length untuk panjang tali ni adalah kita punya subjek utama dalam equation ni, dan dia bergantung terhadap time. So time dikatakan dalam second, length dalam cm. Okey, sekarang ni dia tanya determine the time t. Dia suruh cari time t apabila yang pertama, length of rope increase. Maksudnya sekarang, dia tak suruh cari rate of change. Tetapi dia suruh cari time t apabila panjang tali ni increase, meningkat. Tali ni semakin panjang pada kadar, pada kadar 4 cm as negatif 1. Maknanya sekarang mungkin ini sedang adalah proses pembuatan tali. So dia tengah nak keluarkan tali tu. Dia tanya berapa time T yang diperlukan kalau dia punya panjang tali tu meningkat dengan kadar 4 cm as negatif 1 ni. Okay, maknanya sekarang 4 ni adalah dia punya rate of change. So 4 ni nak tulis macam mana? Okay, dia kata dia adalah rate untuk cm as negatif 1. Maknanya dia adalah dl per dt adalah sama dengan meningkat dengan kadar 4. Maksudnya dia adalah 4. Macam tu. Okay. So, bila kita perhatikan soalan ni dia terbalik daripada soalan sebelum-sebelum ni. Kalau soalan sebelum ni dia suruh cari dl per dt t berapa. Tapi dalam kes ni dia dah bagi tahu dl per dt berapa, suruh cari t pula. Okey. So kita kena baca dan fahamkanlah soalan kita, kalau boleh imagine apa sebenarnya yang sedang berlaku dalam soalan ni lah. Okey, apa yang diminta. Okey, kemudian bila kita dah dapat keluarkan maklumat ni, okey, ini maklumat daripada soalan. Okey, maklumat daripada info dekat sini. Okey, kalau anda perhatikan dia bagi kita equation. Equation ni juga sebenarnya kita boleh keluarkan dl per dt-nya. Okey, so dl per dt dalam equation ni kita akan dapat t kuasa 2 tolak 4. So sekarang kalau anda dapat lihat, dia ada connection dekat sini. dl per dt sama dengan 4. Sini pun dl per dt sama dengan t kuasa 2 tolak 4. Bermakna dua equation ni kita kena equalkan. Okay, so tengok solution kat bawah sini. Okay, bila kita dah dapat dl per dt 4 dan dl per dt dari equation t kuasa 2 tolak 4, kita equatekan dia. Lepas dah equatekan dia, kat situlah kita akan keluarkan dia punya nilai T. Okey, so T adalah 2.83 second. Okey, apa maknanya ni? Maknanya, bila kita fahamkan balik sebenarnya, dalam tempoh masa 2.83 saat, panjang tali tu akan meningkat dengan kadar 4 cm as negatif 1. Okey, maknanya sekarang kita dah nampaklah hubung kait antara soalan dan juga dia punya jawapan. Okey. So untuk soalan B pula, untuk soalan B, perhatikan ada jawapan ke tak? Okey, ada jawapan juga. So untuk soalan B, kalau kita lihat soalan, panjang dia suruh cari juga time juga apabila panjang tali menurun pada kadar 3.
Okey, bermakna untuk soalan B ni kita ada decrease pada kadar 3. So kita boleh keluarkan maklumat daripada soalan ni. Kita boleh tuliskan dia sebagai dl per dt equal to negatif 3. Okey, so sama macam tadi. Sini ada dl per dt, sini pun ada dl per dt. So kita akan equalkan dua perkara ni. Okey, tengok jawapan. So, ada juga saya tuliskan kat sini. Okey, so kita akan dapat T sama dengan 1 second lah. Okey, bermakna kalau kita boleh imaginekan balik, dalam masa 1 saat, okey, panjang tali tu boleh menurun pada kadar 3. Okey, boleh menurun atau meningkat lah. Tengok kes ni ada dia bagi dua. So, untuk soalan A ni anda boleh bayangkan macam proses untuk membuat tali, dan B ni mungkin ada kes contohnya macam kita nak kita semula dia punya tali tu. Okey. Baik, untuk example E, kita ada dekat sini volume. Let B be the volume of sphere with radius r. Determine the rate of change in sphere when r equal to 3. Okey, so soalannya pendek je, tapi awak kena keluarkan banyak maklumat. Okey, so kalau kita baca dekat sini, dia ada satu sfera. Sfera tu dia ada radius. Okey, so dalam tu sfera itu juga ada volume. Alright, so maknanya sekarang daripada sentence yang pertama dekat sini, kita kena kena cari equation untuk volume untuk sfera. Okey, formula volume untuk sfera yang mengandungi radius. Okey, so kita punya, itu yang saya bagi tahu tadi mula-mula, kita kena ada previous knowledge kita. Okey, so volume untuk sfera, kita ada formula 4/3 pi r cube. Okey, so ini adalah formula volume untuk sfera, yang mana dia ada pi dan juga ada radius. So soalannya, determine rate of change in sphere when r equal to 3. Maknanya dia suruh kita cari sekarang ni dv per dr apabila r equal to 3. Okey, senang je soalannya sebenarnya. So daripada situ, macam yang saya ajar tadi, pertama sekali volume tu kita kena differentiate lah. Okey, sorry. Okey, kita kena differentiatekan volume tu. So, bila kita differentiate volume, okey, mana tadi? Sorry, ke bawah pula. Okey, bila kita differentiatekan volume, kita akan dapat dia punya equationnya. Okey, dv per dr, kita akan dapat 3 pindah depan, jadi 4 pi r square. Kemudian r ini perlu digantikan dengan r sama dengan 3. Okey, so cuba cari dia punya nilai akhir dia. So kalau kita tengok dekat sini, dia tak ada bagi apa-apa unit dalam dia punya kiraan dia, cuma dia ada bagi tahu r itu adalah cm. So bila kita nak tulis dia punya unit, okey, unit akhir untuk jawapan ni, volume, kalau dah cm, kita kena follow lah. Volume pun akan jadi cm cube. Radius adalah cm. Bermakna jawapan akhir awak nanti, lepas awak dah kira-kira ni, okay, awak akan dapat dia punya jawapan akhirnya dalam unit cm square. Okay. Okay. Untuk example F pula, ni adalah penerangan sahaja. So untuk example F, kita ada soalan, let R be the radius of circle with time t. Determine the rate of change in circle when t equal to 3. So equation, dia kata dia ada satu bulatan. Dia ada satu bulatan.
So bulatan tu dia ada R kat sini. So dia berkadar langsung terhadap masa. So dia bagi equation R yang ini. Okay, tapi dalam masa yang sama dia ada bagi dia punya masa untuk pengembangan ataupun pengecilan circle itu adalah dalam tempoh 0 hingga 6T sahajalah. Okay. So bila kita perhatikan soalan ni, dia suruh rate of change in circle when t equal to 3. Maknanya kita tahu soalan suruh cari dr per dt apabila t equal to 3. So, soalan ni sebenarnya nak ajar kita bahawa rate of change kalau kita cari dalam soalan ni, rate of change kalau kita differentiate, kita akan dapat dr per dt sama dengan negatif 2. So settle bahagian yang depan ni. So untuk t sama dengan 3, kalau anda perhatikan, dr per dt nya tak ada terms t lagi yang tinggal. Bermakna sekarang bila tak ada lagi terms t, kita tak boleh masukkanlah t sama dengan 3. So kita boleh katakan bahawa apabila t sama dengan 3, dr per dt nya tetap maintain negatif 2. Tak ada apa-apa perubahan yang berlaku pada rate of change. Okay. Bermakna sekarang kalau t ni dia ubah, dia nak apabila t sama dengan 0, jawapannya juga negatif 2. Apabila t sama dengan 5, jawapannya juga negatif 2. Okay. So bila jawapan kita tu sama je, dr per dt kita ni tak ada perubahan, kita namakan dia sebagai constant rate of change. Rate of change nya constant. Okay. So dekat sini ada penerangan dia. Okay, constant rate of change is when rate of change of dependent variable with respect to dependent variable, independent variable, apa ni ayat dia ni? Equal to constant at any value of independent variable. Maknanya dia constant je di setiap value of independent variable lah. Okay, dia tak ada perubahan. Sebab bila kita differentiate dah tak ada variable tinggal dah. Semua variable dah habislah. Okay. So namanya constant rate of change. Baik. Subtopik 4.2 kita ada related rate of change. Yang tadi tu rate of change sahaja, dia direct. So yang sekarang ni related rate of change. Kalau kita perhatikan dekat sini, dia terus gunakan word pertama chain rule. Okay, maknanya related rate of change ni kena pakai chain rule. Chain rule is widely applied when rate of change involve more than 2 quantities. Okay, more than 2 quantities, maknanya kita kena gunakan chain rule. So for example, we wish to find the rate of change for the volume of spherical balloon. Okay, contoh kalau kita nak cari volume untuk spherical balloon at certain time t, dv per dt. Okay, the rate of change of its radius at that time is given that its dr over dt is known. Maknanya dalam soalan ni dia suruh cari kadar perubahan isi padu sfera pada masa t. Tapi dalam masa yang sama dia juga bagi rate of change untuk radius pada masa t. Okey, maknanya sekarang kalau awak perhatikan soalan ni, dia dah ada 3 variable. Dia ada volume, radius dan juga time. Okey, bila dah ada 3 variable macam gini, kena pakai related rate of change. So maknanya kena gunakan idea chain rule. So provided that we can find dv over dt, kita boleh cari dv over dt sebab kita tahu formula volume untuk sfera. So kita boleh gunakan chain rule lah. So kalau anda masih ingat chain rule, dulu kita belajar formulanya macam ini. dy per dx equal to dy per du dot du per dx. Macam itu. Ni chain rule. Yang mana chainnya? Yang kat bawah ni. So sekarang kita kena ikutlah kita punya variable. So kita punya variable sekarang ada volume, ada time, ada radius. So bila kita nak cari dia punya dv per dt, v dengan t, radius akan jadi dia punya chain. So dv per dr dot dr per dt. Macam itulah.
Okey, bergantung. Kita kena baca soalan dan kena tengok berapa banyak variable, apa keperluan utama kita dan apa chain yang akan digunakan. Okey. So kita proceed dengan tips dekat bawah ni untuk macam mana dapatkan buat chain rule ni. Okey, yang pertama sekali, related rate of change always involve, dia selalunya mengandungi 3 variable. Iaitu variable yang pertama selalunya dia ada time. Yang kedua, any other variable. Dan yang ketiga pun any other variable. Maknanya sekarang kalau awak tengok awak cuma ada time dengan satu variable sahaja, kena gunakan subtopik 4.1. Tapi kalau awak ada time, lepas tu awak ada satu variable, lepas tu awak ada satu lagi variable, so awak kena pakai related rate of change. Okay, so tengok contoh bawah ni dalam box ni. Okay, contoh, the length of a rectangle is 5 times its width. Maknanya awak ada satu box, yang mana box awak ni dia punya panjang dia adalah 5 kali lebar. Okay, so kalau kat sini ada contohnya, dekat sini kita katakan X, dekat sini adalah 5X. Okay, so panjang dia punya lebarnya meningkat pada kadar 2 cm S-1. Okay, kalau awak perhatikan dekat unitnya dekat sini, dia ada S-1. Maksudnya dia dah ada perkara yang pertama tadi, iaitu dia ada time. Okay, lepas tu apabila dia punya lebarnya 5 cm, bila lebarnya 5 cm, apakah dia tanya rate of increase of rectangle area. Okey, maknanya sekarang ni bila dia dah bagi tahu macam ni, maknanya sekarang ni apa yang dia minat dalam soalan ni adalah kelebaran dan juga area. Maknanya yang kedua, selain time, dia ada width, dan juga yang ketiga dia ada area. Okey, so kalau ada yang nak tanya length tak guna ke? Okey, nampaknya dalam kes ni length ni bukannya digunakan sebagai variable dalam ni. Cuma length ni diberikan sebagai petunjuk bahawa dia punya lebar adalah 5 kali, dia punya panjang adalah 5 kali dia punya length lah. Okey, so baca balik takut salah cakap. Okey, kemudian bila kita dah perhatikan dekat sini, kita ada 3 perkara. Okey, maknanya sekarang masa kita nak cari tu, kita tahu ada area, so kita akan buat dia punya equationnya sebagai apa. Contoh katalah time tu unitnya adalah second, dia punya width tu kita katakan contohnya sebagai X, area tu sebagai A. Jadi bukan time tu kita pakai T. Okey, unitnya adalah second. So area kita boleh dia nak cari rate of increase rectangle area, maknanya dia nak cari dA per dt. Okey, A dengan T, maknanya X akan jadi kita punya chain. So kita ada dA per dx dot dx per dt. Macam itulah. Okey. Okey, so example G. Okey, so ini dia sebenarnya dia punya jawapan untuk tips di atas tu tadi. So macam yang kita tahu tadi, information kita punya info kita adalah, kita ada panjangnya adalah 5 kali untuk lebar. Panjang adalah 5 kali lebar. So daripada situ dikatakan dia kata widthnya, lebarnya akan meningkat pada kadar 2 cm S-1. So kalau width tu X,
kita boleh differentiatekan dia lah, dx per dt. So, kenapa dt? Sebab dia dah bagi tahu unitnya kat sini, cms -1. So, dx per dt equal to 2. Kenapa positif? Sebab increase. Okey, kemudian okey, ni info, ni pun info, ni awak boleh cari sendiri. Okey, ini pun awak kena cari sendiri sebab kita dah tahu tadi kita memerlukan area. So, area semestinya ni lah panjang darab lebar. So, 5x darab x. So, area adalah 5x square. So, boleh juga didifferentiatekan. So, kalau kita differentiatekan A, kita akan dapat dA per dx equal to 10x. Okay. So, soalannya balik tadi, apakah rate of change of rectangle area? Maknanya kita mencari dA per dt. So, untuk dA per dt, okay, itu dia. Kita dah panggil dia punya chain rule. dA per dt equal to dA per dx darab dx per dt. So, dia punya chainnya kat sini. So, dA per dx kita dah dapat di sini 10x dan dx per dt kita dapat 2. So, bermakna kita punya jawapan dA per dt kita adalah 20x. Okay. So, dalam soalan juga dinyatakan apakah rate of change apabila lebarnya menjadi 5, apabila x sama dengan 5. Bermakna kita masukkan balik dalam equation kita, x-nya sama dengan 5. Okay, x sama dengan 5. So, kita dapat 100. So, unitnya adalah cm square. Dia punya time tadi dalam second. So, s kuasa negatif 1. Okay. Alright, untuk example H. Okay, kita try buat sekali lagi. Sama-sama kita keluarkan semua maklumat. Okay, untuk example H. Okay, perhatikan. Okay. Kita ada kes dekat sini tentang satu balon yang berbentuk sfera. Semestinya lah balon berbentuk sfera. Expanding, maksudnya balon tu semakin membesar apabila radiusnya meningkat dengan kadar 2 ms negatif 1. Okay, perhatikan kat sini. Awak ada radius. Lepas tu ada S negatif 1, maksudnya awak ada time. Okay, ada time, ada radius. So, find the rate of its volume. Okay, dia ada volume. Okay, kalau saya keluarkan maklumat dulu. Saya keluarkan dulu apa dia punya, variable yang ada dalam soalan ni lah. Okay. Kadang-kadang dia tak mention ada time, tapi awak kena baca dalam unit ni ada S negatif 1. Maksudnya dia ada time lah. Okay, kita nak fahamkan balik soalan. Ada satu balon yang semakin membesar apabila radiusnya juga membesar pada kadar 2 ms negatif 1, 2 meter per saat. Okay. So, dia suruh find the rate of its volume. Okay, sampai sini dulu. So, ini kalau kita boleh tuliskan dia adalah apa? dr per dt sama dengan 2. Okay, ni info juga. So, soalannya, find the rate of its volume change when radius r equal to 2. So, dia suruh cari kadar perubahan volume apabila radiusnya sama dengan 2. So, lagi info. Okay. Kita kata ni info dr per dt. Dan juga infonya adalah r sama dengan 2. So, dia punya soalan. Okay. Find the rate of volume. Maknanya sekarang kita mencari dv per dt. Okay. Kenapa? Macam mana boleh tahu dv per dt? Okay. Sebab dalam soalan ni kalau anda perhatikan bila diberikan 3 variable. Okay, 3 variable. Dan salah satu variable pun dah dibagi infonya terhadap masa. So, soalannya mesti terhadap masa jugalah. So, dv per dt maknanya sekarang kita nak gunakan info volume dengan info
time sebagai kita punya penanda soalan. Bermakna sekarang radius akan jadi kita punya chain kita lah. Okay. So macam ni nak buat. dv per dr darab dr per dt. Ni dia punya chain dia. Okay. So daripada situ, bila kita tengok balik soalan kita, dr per dt kita dah ada 2. dr per dt dah ada 2. Tapi dv per dr kita tak ada. Maknanya sekarang awak kena ada satu info tentang formula volume. Volume untuk sfera adalah 4/3 pi r cube. Okay, so nampaknya ini volume dengan radius dia punya variable. So kita boleh carilah dv per dr sama dengan 4 pi r square. Okay, bermakna sekarang kita dah ada dv per dr dan ada dr per dt. So kita boleh connectkan dia dalam equation ni lah. 4 pi r square darab 2. So kita akan dapat 8 pi r square. So info ni dah guna, ni pun dah guna. So tinggallah R sama dengan 2. So kita just masukkan dv per dt when R equal to 2 sama dengan 8 pi 2 kuasa 2. So kita akan dapat jawapannya 8 darab 4 pi 32 pi. Okay. So dia punya unit. Okay, unitnya apa? Tengok balik. Okay, volume dalam kes ni dia pakai unitnya meter. So dia punya unit adalah m cube. T time dia pakai S negatif 1. Okay, macam gitu. So jawapannya adalah 32 pi m cube S negatif 1. Okay, untuk example R ada lagi soalan. Example I, sorry kalau salah sebut. Okay, untuk example I. Okay, kita nak try keluarkan maklumat. Okay, kita ada radius untuk circle. Okay, awal-awal lagi dah ada perkataannya dah. Radius. Radius untuk satu bulatan meningkat pada kadar 5 ms negatif 1. So, dia ada time. Okay. So, find the radius of circle is increasing at rate 5. Okay. So, untuk yang ayat pertama ni, dia dah ada satu info. So, dia adalah dr per dt sama dengan 5. So, ni info dia. Okay, untuk soalan A. Kita buat soalan A dulu. Okay, find the rate of change of area when its radius is 12 meter. So, dia ada info lagi, iaitu dia pakai info area. Okay, so dia ada 3. Bila ada 3 variable, ada chain rule lah. Okay, find the rate of change of area when its radius is 12 meter. Maknanya sekarang kita mencari dA per dt apabila R sama dengan 12. Okay. So, okay. Kita dah ada soalan semua, dah keluarkan. So, kita boleh carilah ni sekarang. Okay, dalam soalan ni, dia memerlukan area. So, area untuk circle, kita kena tahulah dia punya formulanya apa. So, area untuk circle, kita ada, sekejap saya tulis guna. Okay. Area untuk circle, formulanya adalah pi r square. Ni kena ada info kena ada info previous knowledge awak semua. So, daripada sini, kita dah boleh keluarkan dia punya equation dia lah. A ni boleh di-differentiate terhadap R. Bermakna sekarang kita boleh cari dia punya dA per dr. So, kita dapat 2 pi r. Okay. So, apa yang kita nak guna dalam 2 pi r ni adalah kita akan buat dia dalam chain dalam soalan ni. Okay, soalannya adalah dA per dt. Maknanya kita nak guna A dengan T. So, radius akan jadi kita punya chain.
So kita ada dA per dr darab dr per dt. Okey. So daripada situ yang dA per dr ni kita dah boleh masuklah kat sini. So sama dengan 2 pi r darab dr per dt ada tak? Ni dah bagi dalam info 5. So kita dapat sama dengan 10 pi r. Okey. Tapi belum siap lagi, dia suruh masukkan r sama dengan 12. So bila kita masukkan r kita sama dengan 12, kita akan dapat 10 pi darab 12. So kita akan dapat 120 pi. Okey. So unitnya apa? Okay, tengok balik. Dia bagi area, dia bagi meter. So m square dt adalah s negatif 1. Okey. Okey, seterusnya untuk soalan B. Okey, untuk soalan B pula. Radius untuk circle apabila areanya meningkat pada kadar 50 pi m square s negatif 1. Okey. Nampaknya dia soalan yang berbeza. Okey. Kalau soalan A dia tanya soalan A tu dia tanya pasal rate of change. Soalan kedua dia tak tanya rate of change tapi dia tanya value R. Maknanya sekarang dia terbalikkan soalan lah. Dia dah bagi dia punya rate of change, dia suruh cari radius. Okey. Cari di radius apabila area increasing at rate. Okey. Area increasing at rate, so kita ada dA per dt equal to 50 pi. Okay, areanya meningkat pada kadar 50 pi. Ni unitnya. Kalau tak tahu bawahnya apa, tengok unit S. Maksudnya bawahnya T. Okay, so kita dah ada dekat sini. dA per dt sama dengan 50 pi. So, sama juga kaedahnya. Kita akan pakai kita akan pakai formula chain rule juga. Okey, so apa yang kita ada dalam formula chain rule, dA per dt adalah sama dengan dA per dr darab dr per dt. So dA per dr, okey ni dah dapat tadi dekat soalan A. dA per dr kita dapat 2 pi r. dr per dt dah dekat soalan 5. So kita dapat 10 pi r. Okey, dekat sini pula info yang dinyatakan di sini, dA per dt-nya adalah 50 pi. Jadi dua perkara ni kita kena equalkan. Okey, kita kena equalkan. So kita akan dapat 10 pi r equal to 50 pi. So r sama dengan 50 pi bahagi 10 pi. So r kita dapat 5. Okey, unitnya apa? Tengok balik soalan atas. Soalan pakai unit meter. Okey, macam tu dia punya jawapannya lah. Baik, example X, kita ada satu soalan kat sini. Saya just nak keluarkan maklumat sahaja. Anda kena selesaikan sendiri. Okey, untuk example X, kita ada, okey, kita baca sikit soalannya. Kita ada area luas untuk square segi empat adalah dia meningkat pada kadar 12 M kuasa 2 S kuasa negatif 1. Okey, daripada sini kita dah ada sedikit info. Kita ada area. Ni area. Dalam ayat area ni kita ada time juga. Area ada time. So infonya dA over dt sama dengan 12. Info pertama. Okey, soalannya, find the rate of increase of the side of square when length of side is 3. Okey, so dia ada dekat sini, dia bagi tahu dia punya length untuk side adalah 3.
So maknanya sekarang area time ada juga length. Okay, ada length. So dia bagi dekat sini. Okay, katakanlah area tu kita pakai simbol A, time tu kita pakai T, length tu kita pakai L. Okay. So dia dah bagi tahu length untuk side adalah 3. So length adalah sama dengan 3. So soalannya cari rate of increase of side of square. Okay. Rate of increase of side of square when length of side is 3. Maknanya sekarang kita mencari dl per dt sama dengan apa? Baik, maknanya sekarang bila kita dah keluarkan semua maklumat, keluarkan semua maklumat, so kita dah boleh aim lah apa jalan yang kita akan mulakan dulu. So first, apa yang akan anda buat adalah nombor 1, sama ada tentukan dulu adakah semua variable tu dah clear. Dia punya penyusunan, dia punya variable tu dah tahu ke equationnya apa. Kalau saya akan bina dulu dia punya chain rule. So kalau ini soalannya dl per dt, maknanya kita nak pakai L dengan T sebagai dia punya main utama dalam kita punya chain rule. So area akan jadi connection kita lah. So kita ada dl per dA darab dA per dt. So kalau kita perhatikan dekat sini, dA per dt kita dah ada. dA per dt dah ada kat sini. Tinggal lagi dl per dA kita kena cari. Kena cari. Maknanya awak kena reka equation untuk square tu. Kalau square tu segi 4. Kalau square tu segi 4 macam ni. So kalau dia punya panjangnya tu kita kena cari luasnya macam mana. Luasnya macam mana. Lepas tu awak kena differentiatekan dia. Lepas tu kena terbalikkan sebab dia punya equation kat sini dl per dA. Lepas dah terbalikkan dia baru masukkan ke sini. Lepas tu masukkan nilai L. Boleh cuba.